أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 17, baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 17, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib i'tiqad, dan wajib i'tiqad bahawa afdal sekalian makhluk itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang afdal kemudian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Dan yang 5 ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, dinamakan mereka itu yang 5 ni ulul azmi. Dan wajib i'tiqad, ini di antara perkara yang kita wajib berpegang. Di antara perkara yang wajib berpegang, akidah juga ni. Ni akidah, pegangan. Apa yang wajib i'tiqad ni? Bahawa afdal, selebih-lebih. Afdal, selebih-lebih sekalian makhluk. Afdalul makhluqat dipanggil. Afdalul makhluqat, selebih-lebih sekalian makhluk itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama. Ijma' ulama, seafdal makhluk kejadian Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama. Ini kita wajib berpegang. Bukan sekalian Nabi Rasul ni, sekalian makhluk, termasuk malaikah. Sekalian makhluk termasuk malaikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang paling lebih sekali. Di antara perkara yang kita wajib berpegang. Jadi di kalangan Nabi Rasul, sekalian makhluk Nabi yang paling lebih sekali. Di kalangan Nabi Rasul, Nabi yang paling lebih sekali. Ini tak cerita dah lah. Sebab afdal sekalian makhluk itu, sekalian kejadian Allah Ta'ala,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling lebih sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, ni di antara perkara yang kita wajib i'tiqad. Dan yang afdal kemudian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengiringi yang selepas. Dan yang afdal kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu nombor 2. Itu hak nombor 2. Selepas dia Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab tu kita selawat doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diiringi dengan selawat doa atas Nabi Ibrahim alaihi salam, selawat Ibrahimiyah dia panggil. Tahu tak? Hamidum Majid itulah. Faham tak Hamidum Majid Kalau kita faham Hamidum Majid selawat apa? Hamidum Majid dia kata. Selawat Ibrahimiyah itulah, tapi orang kita ni Hamidum Majid. Kalau orang biasa, Hamidum Majid apa? Hamidum Majid itulah. Ujung tu, ujung. Selawat Ibrahimiyah dia panggil. Doa atas Nabi dan keluarga Nabi SAW. Doa atas Nabi Ibrahim AS dan keluarga Nabi Ibrahim AS. Keluarga Nabi Ibrahim AS. Siapa keluarga Nabi Ibrahim AS ni? Termasuk Nabi SAW dan termasuk keluarga Nabi SAW. Sekarang doa atas Nabi dan keluarga Nabi. Doa atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Siapa keluarga Nabi Ibrahim? Termasuk Nabi kita, keluarga Nabi Ibrahim AS. Termasuk keluarga kepada Nabi kita pun, keluarga Nabi Ibrahim AS. Cuma orang yang dia Ahlul Bait, keluarga Nabi, dia tak pernah sebut dia keluarga Nabi Ibrahim AS. Apabila dia keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam ni pergi kepada nabi-nabi, rasul-rasul. Selepas Nabi Ibrahim alaihi salam, semuanya keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, melainkan Nabi Lut sahaja anak saudara kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dahulu ada bicara dah kan? Dahulu ada nota kaki dah, ingat tak? Dahulu apa? Surat 16 aja. Sebelah tu. Surat 16 sebelah tu, nota kaki di luar tu. Hak nota kaki dulu, surat 16. Faidatun tu. Ini suatu faedah tu. Segala Nabi yang diittifaqkan atas nubuwahnya. Hak nota kaki blok surat 16 belah tepi bawah tu. Segala Nabi yang diittifaqkan. Ittifaq yang disepakati. Ittifaq ni yang disepakati ulama. Atas nubuwahnya. Apa nubuwah? Atas kenabiannya. Nabi tuang dia. Nubuwah ni sifat yang ada pada Nabi. Dia panggil apa? Kenabian. Risalah, kerasulan. Tuang dia, rasulun. Gitulah. Risalah, kerasulan. Tuang dia, rasul. Nubuwah, kenabian. Tuang dia Nabiun. Segala Nabi yang diittifaqkan, yang disepakati atas nubuwahnya, yang disebut di dalam Quran itu daripada zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam, melainkan
5 orang. Jadi sini 5 orang. Dia kalau nak kira 6 orang lah. Kalau kira 6 orang lah. Tapi sini nak kira 5 orang. Iaitu Idris alaihi salam. Dan Nuh alaihi salam. Dan Hud alaihi salam. Dan Saleh alaihi salam. Dan Lut. Lut alaihi salam. Jadi kalau ikut susunan para anbiya, Lut kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Lut alaihissalam kemudian Nabi Ibrahim. Sebab di dalam kitab Faridah tu kan, baris yang kedua daripada bawah tu kan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishaq, Ismail, Yaqub, Yusuf. Tu susunan dia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Tu betul tu. Hak 5 tu sebelum Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim yang ke-6. Yang ke-7, Lut. Lut seorang je. Bukan zuriat Nabi Ibrahim AS. Sebab dia anak saudara. Anak saudara ni tak panggil zuriat lah. Dia bukan anak. Anaknya siapa? Ishaq dan Ismail. Cucunya Yaqub. Cici Nabi Ibrahim Yusuf. Nabi Ibrahim anak 2 jadi rasul. Kemudian bukan anak je, cucu Yaqub rasul. Bukan cucu, cici Yusuf, anak Yaqub rasul. Yusuf cici rasul. Tak lebih apa Nabi Ibrahim AS ni. Tapi hak dia 5 orang tu wallahu alam lah. Kenapa tak masuk Nabi Adam alaihissalam? Masa saya ngaji pun tak ada catat apa-apa ni. Tak ada catat apa-apa. Buat kali masa belajar tu kali jenera orang kali. Pada jenera, tidak kenal jenera. Jendera, askar. Jenera, lelak lah. Jenera tak ada ni. Tak catat dah apa ni. Kenapa hak bukan zuriat Nabi Ibrahim salam ni tak ada masuk Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang kita nak ceritanya hak Nabi Lut tu lah. Nabi Lut je bukan zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi wa ala ali Ibrahim ni, ni pergi kepada ni nabi-nabi rasul-rasul. Jadi doa kita dalam sembahyang ni, selawat Ibrahimiyah ni, dalam sembahyang, selawat yang paling afdal sekali yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat atas Nabi, keluarga, selawat atas Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Jadi yang mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipanggil Khalilullah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa mengiringi Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang ketiga. Tapi dia tak sebut sini, dia kira dan yang afdal kemudian daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan yang 5 ini dinamakan mereka itu ulul azmi. Hak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh mengikut susunan. Mengikut susunan. Jadi selepas Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS. Setakat ada putih. Selepas Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Selepas Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Dan yang 5 ini dinamakan mereka itu yang 5 ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi mussalatu wassalam. Susun. Itu susunan dia. Sampai ke 5 orang Rasul. Nabi Musa, kalimullah, duduk di mana?
Yang ketiga, kisah Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS suratul Kahfi. Ada yang tukang karuk dia kata lebih Nabi Khidir lagi daripada Nabi Musa AS. Tukang karuk dia panggil. Tukang karuk lah. Tu panggil dikir karuk tau. Dikir karuk. Bapa panggil dikir karuk? Dia dikir tu ngaruk. Ada juga tak ngaruk. Ada cerita molek-molek. Hak dikir karuk tu, hak tengah hak ngaruk tu macam-macam lah. Kemudian dia panggil apa? Lirik panggil apa? Lirik panggil dah. Lirik dia pun comel. Lirik dia tu. Apa nak kata karuk? Dikir comel orang panggil. Dah ni orang panggil tukang ceramah karuk. Lebih Nabi Khidir AS. Sebab Nabi Khidir sampai makam hakikat, Nabi Musa AS makam syariat. Bandingan macam dia sampai makam hakikat. Duduk ngajar masjid tu makam syariat, alim lidah, tak sampai ke hati. Yang ni tukang karuk, tukang ceramah karuk. Macam dia lah sampai makam hakikat. Dia sampai makam hakikat. Duduk ngajar fardhu ain di masjid surah tu, tu syariat, alim lidah, hati tak sampai ke Tuhan. Glamour ayat ni yang ramai. Masjid besar-besar ni guna ayat ni. Jadi Nabi Khidir ni hakikat. Nabi Musa AS syariat. Tinggi Nabi Khidir AS lah. Kata Nabi Khidir AS sendiri pun ulama berbeza pandangan. Dah kita bicara dah dahulu kan. Tapi pandangan yang rajih, yang kuat dalil, Nabi Khidir adalah seorang Nabi. Tapi bukan Rasul. Bukan Rasul. Bukan Rasul 25 pula. Bukan hak Rasul 5 orang ni pula. Itu atas pandangan kau yang rajih, yang kuat dalil, Khidir adalah seorang Nabi. Satu pandangan, Khidir adalah ketua awliya. Dia bukan Nabi. Khilaf Nabi ke tidak? Tiba-tiba lebih Nabi Khidir AS atas Nabi Musa AS. Sebab Nabi Khidir hakikat dan Musa AS adalah syariat. Walhal, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir AS wahyu daripada Allah. Apa yang dipersoalkan oleh Nabi Musa AS wahyu daripada Allah. Apa yang Nabi Khidir buat dalam suratul Kahfi itu wahyu daripada Allah. Apa yang Nabi Musa tanya persoal, ianya wahyu daripada Allah. Faham tak ni? Tapi tak ada nak banding lah. Sebab ni Nabi Musa ni nombor 3. Iwak Nabi Musa macam ni, Pok Musa kapung dia tu. Pok Musa, kapung dia tu lah. Kerja kapung tu. Hok panjat konyo ke apa. Dia macam Pok Musa. Lebih Nabi Khidir daripada Nabi Musa AS. Allah tergamuk, tak reti sungguh. Ni tak reti ni ulul azmi yang 5 ni. Ni ulul azmi yang 5 ni. Hak Khidir AS khilaf ulama pula. Nabi ataupun ketua awliya. Nak cerita hakikat lah. Nak cerita hakikat. Orang yang belum sampai kepada Allah, macam mana dia nak menceritakan perjalanan untuk sampai kepada Allah. Maknanya dia sampai dah waktu kan ceramah tu. Dia sampai dah lah. Anak buah dia, anak murid dia, sampai makam belakang lah. Ada ni, senyum dah dengar tu. Jangan letangi hak ni. Dia mudah nak ngamuk. Dia orang makam tinggi ni mudah nak ngamuk. Kita letangi dia, siap lah. Merah muka-muka, murah merah telinga-telinga. Nabi Musa AS nombor 3. Kalimullah. Nombor 4, Nabi Isa AS. Nombor 5, Nabi Nuh AS. Ni mengikut turutan dia lah.
Ikut turutan. Dan yang 5 ini dinamakan mereka itu yang 5 ulul azmi. Ulul azmi. Dia ada nota kaki nombor 4 tu. Dia ada nota kaki nombor 4. Harumi ada tak? Harumi pun ada. Dia panggil apa tu? Panggil nota kaki ya tak? Nombor 4 tu. Qauluhu, kata Syekh Ahmad Al-Fatani, tuang kitab Faridatul Faraid, ulul azmi. Apa artinya? Tu bahasa Arab ulul azmi. Terjemahan Melayunya, artinya segala yang mempunyai sabar dan menanggung beberapa banyak kesusahan. Ulul azmi. Ulul azmi segala yang mempunyai. Ulul azmi yang mempunyai. Al-azmi sabar dan menanggung beberapa banyak kesusahan. Atau mempunyai azam. Mempunyai ni terima ada ulu tu lah. Ulul azmi atau mempunyai azam. Artinya arti azam meneguhkan segala pekerjaan. Itu satu makna. Jadi ulul azmi ni yang mempunyai azam. Ulul azmi yang mempunyai azam. Satu dengan makna yang mempunyai, yang paling sabar di dalam menanggung kesusahan. Itu ulul azmi. Yang mempunyai, yang paling sabar di dalam menanggung kesusahan. Sebab hak 5 ni lah hak paling banyak sekali menerima kesusahan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Nabi Musa alaihissalam daripada kecil lagi nak dibunuh dah. Nabi Isa alaihissalam, macam mana kedudukan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam, dengan anak, dengan bini, kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah hampir 1000 tahun, 40 pasang saja yang naik bahtera Nabi Nuh alaihissalam. 40 kelamin sahaja. Berdakwah lama mana? Hampir 1000 tahun. Nabi SAW berdakwah 23 tahun. Nabi Nuh AS hampir 1000 tahun berdakwah. Hak naik bahtera Nabi Nuh AS 40 kelamin, 80 orang. Pada ni. Ni. Yang paling banyak sabar di dalam menanggung kesusahan. Satu makna. Atau ulul azmi mempunyai azam. Mempunyai azam. Artinya arti azam meneguhkan segala pekerjaan. Meneguhkan. Pak Rumi tulis macam mana? Dia tulis meneguhkan tau. Meneguh. Takut meneguh ke apa? Meneguhkan segala pekerjaan. Tapi biasa diterjemah ulul azmi dengan yang mempunyai, yang paling banyak menanggung kesusahan. Itu ulul azmi yang 5. Ini antara yang kita nak kena kemah molek lah. Jadi selain daripada kita ajar anak kita Rasul 25, jangan lupa ni ulul azmi yang 5 ni. Ulul azmi 5 ni kena cerita, jangan lupa. Yalah kita akan awal-awal lah kita cerita hak Rasul 25, betul lah. Kemudian hak ulul azmi yang 5 ni. Kemudian kita kena ajar pula Nabi sallallahu alaihi wasallam lah selebih-lebih makhluk Allah. Lepas Nabi yang salam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ceritalah, tengok dalam semayang. Selepas ada selawat pada Nabi SAW, selawat pada Nabi Ibrahim alaihissalam, selawat Ibrahimiyah. Tengok nombor 2 Nabi Ibrahim alaihissalam.
Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS. Ajo. Ada ni. Kemudian selepas daripada ulul azmi yang 5. Kemudian selepas ada ulul azmi yang 5, maka segala rasul yang lain daripada mereka itu, yang lain daripada ulul azmi yang 5. Kemudian di sini, kemudian daripada ulul azmi yang 5, maka segala rasul yang lain daripada mereka itu, daripada ulul azmi yang 5. Sini ni kalau kira terlangkahlah sikit. Nak comel laginya, selepas daripada ulul azmi yang 5, baki rasul lagi 20 orang, jumlahnya 25 orang. Itu satu peringkat. Kemudian lepas rasul 25 itulah baru pergi kepada segala rasul yang lain daripada mereka itu rasul 25. Nak comel gitu. Jadi selepas daripada ulul azmi yang 5, yang pertama Nabi SAW pergi kepada ulul azmi yang 5, termasuk Nabi yang pertama. Kemudian ni nak comelnya bukan terus pergi kepada segala rasul yang lain daripada ulul azmi yang 5. Dia pergi pada hak rasul 20 orang. Baki ulul azmi yang 5 jadi 25. Hak rasul 25 yang namanya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Situ macam ni. Kemudian selepas daripada rasul 25, barulah maka segala rasul yang lain daripada mereka itu rasul 25. Itu susunan dia. Hak rasul 20 itulah martabat mereka, kedudukan mereka di sisi Allah berlebih kurang. Tapi kita tidak boleh letak martabat tertib dia macam mana. Hak tadi kita letak, memang tu letak martabat tertib gitu. Nabi SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kita letak tu memang kena letak susun gitu 5. Hak rasul 20 ni lah. Tidak dibenarkan letak dia punya tertib dia. Nombor 6, nombor 7, nombor 8, nombor kebong 25. Kebong 20. Nombor kebong dah. Apa kebong? Suki. Bong ke kebong? Bong saja. Nombor bong gitu. Kan dalam kelas kan ada hak nombor kan. Keluar tu sang, orang nak tahu hak nombor 1 dengan nombor hak last sekali. Ya dua tu je. Nombor 2, 3 dah heran dah. Siapa nombor 1? Siapa nombor 1 belakang? Dia nak tahu dua tu je. Siapa nombor 1 depan, siapa nombor 1 belakang. Nombor 2, nombor 3. Oh dah heran tu. Dah heran. Budak-budak. Nombor 1 depan, nombor 1 belakang. Hak mana? Tak ada. Dah tu semuanya. Kisi-kinyi belakang. Dah dia nombor 1 semua. Orang kata dia nombor 1 semua. Nombor 1 belakang. Nombor 1 terakhir. Main dia orang lah. Dah. Tak ada orang lain. Dia je. Adalah. Kurang sikit. Kurang sikit. Hak dia tak ada orang lain dah. Hak nombor 1 depan pun dia juga. Tak ada boleh ke orang, dia seorang je boleh. Dia juga. Tiap-tiap tahun dia lah, tak ada orang lain dah. Hak nombor 1 depan. Hak nombor 2, nombor 3 itulah kalau tukar-tukar pun. Hak nombor 1 depan hak tu. Hak nombor 1 belakang hak tu juga. Tak ada orang lain. Dia happy. Hak nombor 1 depan happy. Hak nombor 1 belakang happy. Ada apa-apa happy, suka. Jadi hak rasul 20 ni tak boleh.
Tapi di sisi Allah, martabat Rasul 20 ni berlebih kurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita martabat Rasul. Tapi Nabi peringat dah. Nabi kata, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Tengok. Jangan kamu melebihkan daku atas Nabi Yunus alaihi salam. Jangan kamu lebihkan daku. Jangan kalau melebihkan daku ni. Nabi larang dengan bahawa kita mengurangkan martabat Rasul. Yang mana pada hakikatnya memanglah Nabi yang paling lebih. Tapi Nabi kata jangan kamu lebihkan aku atas Nabi Yunus alaihissalam. Nabi larang di situ jangan pelebih ni hingga memperlekehkan Nabi Rasul yang lain. Yang mana kita wajib i'tiqad. Rasul-rasul lebih belaka. Cuma yang paling lebih Nabi SAW. Tu je. Ada ni. Kita kena wajib i'tiqad Nabi Rasul ni lebih belaka. Lebih belaka Nabi Rasul ni. Tapi yang paling lebihnya Nabi SAW. Badan ni. Tapi Nabi sebut Nabi Yunus alaihissalam. Nabi sebut Nabi Yunus. Jangan la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kamu lebihkan daku atas Nabi Yunus alaihissalam lah. Kenapa dia sebut Nabi Yunus alaihissalam? Sebab Nabi SAW Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke arah. Nabi Yunus AS telang di ikan, turun ke dasar laut. Nabi SAW Mi'raj sampai ke Arash. Tiba-tiba Yunus AS ditelang oleh ikan, turun ke dasar laut. Dasar laut tu bahasa standard lah. Kalau tu kata panggil patak laut. Patak laut orang tak patak. Tapi kalau sebut patak ni orang luar dia faham lain. Dia faham pantak tu lah. Kita bukan pantak, patak laut. Patak kuali. Bawah kali itu patak laut. Jadi Nabi Mi'raj sampai ke atas. Nabi Yunus turun sampai ke dasar laut. Sebab tu Nabi sebut nama Yunus bin Matta. Dan ulul azmi yang 5 ni atas pandangan yang muktamad lah. Ulul azmi yang 5 ni atas pandangan yang muktamad. Ada pandangan menyatakan sekalian rasul-rasul ulul azmi belaka. Ada sekalian ulama menyatakan bukan rasul, sekalian nabi-nabi pun ulul azmi belaka. Itu pandangan-pandangan daif belaka lah. Tapi dah kita dia kata sekalian nabi-nabi ulul azmi belaka, malaikat Nabi Yunus alaihissalam. Dia kecualikan. Ada kita. Sekalian nabi-nabi ulul azmi belaka, malaikat Nabi Yunus alaihissalam. Jadi adalah pandangan tu. Di pandangan muktamad ulul azmi 5 orang. 5 orang ni tertib dia, kelebihan dia mengikut tertib susunan tadi. Kemudian Nabi yang paling lebih ni, yang pertama Nabi yang kesudahan. Itu lebih tu. Yang kedua, kenapa Nabi yang paling lebih sekali? Syariat Nabi melengkapi. Melengkapi. Kemudian syariat Nabi ni pula syariat yang melengkapi. Kemudian syariat ni melengkapi sekalian. Syariat Nabi Rasul terdahulu, syariat undang-undang agama mereka tidak melengkapi. Kemudian syariat agama pula kepada kaum mereka sahaja. Kepada tempat mereka sahaja.
kaum lain, tempat lain, Nabi Rasul lain pula diutuskan oleh Allah. Kemudian syariat Nabi kita ni pula, sebab tu Nabi kita lebih, syariat Nabi kita ni kekal sampai qiyamah. Adapun syariat Nabi Rasul terdahulu ada tempoh masa, sampai satu masa expired dipanggil. Adapun Nabi syariat Nabi sallam sampai qiyamah, turun Nabi Isa alaihissalam, bunuh Dajjal di akhir zaman, pun meneruskan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ni. Meneruskan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Nabi Isa alaihissalam mengambil direct daripada ayat Al-Quran, ataupun setengah mengatakan Nabi Isa alaihissalam pergi kepada kubur Nabi sallallahu, maka Nabi Isa alaihissalam belajar syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita maklumlah, nabi-nabi, rasul-rasul ni hidup mereka itu di dalam kubur. Al-ahya'u al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim. Nabi kata, nabi-nabi hidup di dalam kubur mereka. Jadi ada pandangan Nabi Isa alaihi salam akan pergi kepada kubur Nabi sallam, belajar daripada kubur Nabi. Turun Nabi Isa alaihi salam, maka tak ada lagilah mazhab-mazhab. Kalau tak ambuh turut mazhab, tunggulah sampai akhir zaman turun Nabi Isa, tak ada mazhab dah lah. Sebab apa, semua perkara syariat Nabi sallam akan diajar, akan disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Tak mau pakai mazhab, tunggu Nabi Isa alaihi salam. Itu je. Sekarang kena pakai mazhab. Tak payah pakai mazhab. Tak payah pakai mazhab yang empat, so pakai mazhab dia. Itu je. Direct pada Al-Quran lah. Mazhab yang empat tu lah direct kepada Al-Quran. Mazhab empat tu direct pada Al-Quran. Kita turut mazhab empat yang turut Al-Quran. Gitu. Mereka kata nak direct pada Al-Quran, jadi Al-Quran mengikut mazhab hak baru pula ni. Quran mengikut pahaman hak baru ni pula ni. Tapi hak baru dia jangan main. Dia punya ilmu tinggi daripada ilmu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada stamp, ada stamp. Tak usah sebut PhD. PhD tinggi. Imam Syafi'i ada tak stamp? CJ tinggi agama Malaysia ke apa? Stamp ada kan? CJ tinggi agama. Ada stamp tak Imam Syafi'i? Tak ada. Orang sekarang PhD. Jangan main. Maka tak mau turut hak mazhab yang empat, turut mazhab mereka pula. Tak. Mereka Quran hadis. Mazhab yang empat lah Quran hadis. Mereka dakwa Quran hadis. Nak pakai mereka tu Quran hadis ni, ambil lah kalau nak kau. Kita tak mau tengok tuan pun tak percaya dah. Nak ambil masing-masing, tak ada orang paksa Orang muda sekarang nak hak tu, nak ambil lah. Hak jenis muka nyenyeh-nyenyeh tu, ambil lah. Padak nyenyeh. Orang Terengganu kita kan jenis cakap nyenyeh. Padak cakap nyenyeh. Cakap nyenyeh. Kita ni kalau cakap nyenyeh, orang sombong tau. Orang sombong lah cakap nyenyeh. Nak ambil ambil. Kita nak ikut Al-Quran dan hadis, mengikut jalanan empat mazhab. Kita ikut jalanan Imam Syafi'i. Tambah pakai mazhab, tunggu Nabi Isa alaihi salam. Itu je. Nabi Isa AS meneruskan syariat Nabi. Syariat Nabi SAW kekal sampai kiamat. Di situlah lebihnya Nabi SAW. Selebih-lebih makhluk, kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian ada ulul azmi yang 5 turun kepada Rasul yang 20 orang. Kemudian maka segala Rasul yang lain daripada mereka itu, barulah turun pada hak Rasul ramai-ramai. Hak Rasul ramai-ramai. Habis hak Rasul 313 orang lah. Atas jalan yang masyhur. Tapi jalan muktamad jangan letak jumlah lah. Tapi ramai Rasul.
Kemudian daripada segala rasul-rasul yang lain. Kemudian daripada rasul-rasul yang lain, maka segala nabi yang bukan rasul. Pada dia. Kemudian daripada segala rasul yang lain, maka segala nabi yang bukan rasul. Nabi yang masyhurnya 124,000 orang, rasul 313, daripada nabi 124,000 orang. Jadi nabi yang bukan rasul ni ramalah. Sebab rasul tak sampai 1% pun. Suku peratus dia daripada sekalian nabi-nabi diangkat pangkat risalah, pangkat kerasulan. Kemudian maka segala nabi yang bukan rasul serta berlebih kurang martabat mereka itu pada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala berlebih kurang. Sama juga dengan hak rasul 313 orang tu. Termasuk rasul 20 orang selain daripada ulul azmi yang 5. Martabat mereka pun berlebih kurang juga. Hak kata rasul 20 tu. Rasul 20 yang ke-6, yang ke-20 berlebih kurang martabat mereka, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul lagi 313 orang, berlebih kurang juga martabat mereka di sisi Allah. Hak nabi-nabi yang bukan rasul pun sama. Berlebih kurang martabat mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka segala kepala-kepala daripada malaikat. Mana? Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kemudian maka segala yang tinggal daripada malaikat, hak makhluk yang paling banyak. Kemudian maka segala sahabat. Baru tu pada sahabat, selebih-lebih sahabat saya nak baca radhiyallahu anhu. Lepas nabi, kepala malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Lepas kepala malaikat ni, malaikat hak baki-baki. Benar barulah turun kepada segala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jumhur Asy'ariyah. Jumhur di kalangan ulama-ulama yang mengikuti jalanan Imam Asy'ari. Ini pandangan dhaif. Pandangan yang muktamad adalah jalanan Maturidiyah. Ni. Jalanan mengikuti jalanan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Selepas daripada nabi-nabi bukan rasul, turun kepada kepala malaikat, turun kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kepada para aulia habis semua, barulah turun kepada malaikat yang baki, yang ramai-ramai. Atau pandangan yang muktamad. Faridah kita ni, kepala malaikat yang 4, kemudian baki malaikat makhluk yang paling banyak, baru turun sahabat. Jadi berarti malaikat hak paling banyak ni, makhluk yang paling banyak ni, lebih daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lah. Ada pandangan yang rajihnya, lepas ada Nabi, hanya kepala malaikat, berarti setakat tu, terus turun kepada sahabat, tabi'in, aulia-aulia Allah, habis aulia-aulia, habis. Barulah turun kepada malaikat yang kebanyakan. Ada ni. Itu jalanan yang rajih, yang kuat dalil, jalanan Imam Maturidi. Pada kitab kita ni jalanan Imam Asy'ari. Jangan lupalah, di awal kitab dahulu, Syekh Ahmad sudah menyatakan bahawa jalanan dia mana? Jalanan dia awal kitab dahulu.
Asy'ariyah. Awal kitab dahulu. Asy'ariyah al-Mashrabi. Malawiyah al-Ma'rabi. Fataniyah al-Ibarati. Bayaniyah al-Isyarati. Asy'ariyah al-Mashrabi. Dengan makna yang dibangsakan pada Imam Syafi'i mazhabnya. Jadi Syekh Ahmad Al-Fatani mengikuti jalanan Imam Asy'ari. Jadi kitab Faridah mengikuti jalanan Imam Asy'ari. Jadi hak susunan hak lebih ni ikut jalan Imam Asy'ari lah. Sebab tu dalam kitab Faridah dia berhenti di sifat 13 jalanan Imam Asy'ari. Pada ni barulah pergi pula kepada sifat maknawiyah ada 7. Pertama, kaunuhu qadiran. Dan kitab Faridah ni tak suruh carilah sifat yang ke-14. Sifat yang ke-15 tak ada. Sifat yang ke-20 tak ada. Sampai ke sifat yang 13 kitab berhenti dah. Pecah kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Maknawiyah ni. Pecah pula kepada dua pandangan maknawiyah ni pula. Barulah maknawiyah ada 7. Yang pertama, kaunuhu qadiran. Yang dua, kaunuhu muridan. Sampai yang ke-7, kaunuhu mutakalliman. Nombor 14, tak ada. Dia ada 13 saja jalanan Imam Asy'ari. Jadi hak susunan lepas ada Nabi ni malaikat habis licin malaikat barulah turun pada sahabat. Inilah jalanan Imam Asy'ari. Tapi ini jalanan yang dhaif. Jalanan muktamad tadilah jalanan Imam Maturidi. Lepas dia kepala malaikat turun kepada sahabat, turun kepada aulia, habis aulia barulah turun kepada malaikat yang kebanyakan. Jadi bukan sahabat, aulia sendiri pun lebih afdal nak banding dengan malaikat hak biasa-biasa. Bukan malaikat 4 tu, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, hak tu lebih daripada sahabat laginya. Hak 4 malaikat yang ketua tu dia panggil ru'asaul malaikah, ketua malaikat 4 tu, hak tu lepas dia Nabi. Habis Nabi-nabi, hak 4 malaikat. Lebih daripada termasuk sahabat. Tapi kalau malaikat ramai-ramai hak paling banyak tu, lebih para aulia lagi daripada malaikat. Dalam kitab Faridah ni, malaikat hak biasa-biasa pun lebih daripada sahabat lagi. Apa dah ni? Itu jalanan Imam Asy'ari. Jadi tauhid pun dia ikutlah sikit-sikit. Dia ada khilaf ulama pada purung akidah dipanggil. Purung cabang-cabang. Tapi usul akidah, itu satu-satu jalanan je. Usul akidah itu satu jalanan. Ada khilafnya dipanggil purung cabang sahaja. Purung cabang itu adalah sedikit perbezaan antara ulama. Kemudian maka segala kepala kepada malaikat. Berarti sini ni. Tadi baca bawah dah tu. Jangan tanda tarikh Pak Salah pula. Minggu depan saya dah ingat kat mana nak mula, ditunjuk tempat salah. Dah tak dibaca panjang dah. Biasalah. Untuk minggu depan, baca dah sikit minggu ni. Sampai minggu depan pula, ulang balik minggu ni pula. Kan? Gitulah. Dah kadang-kadang orang kita ni, saya baca banyak. Dia tanda situ tempat habis. Lepas tu bila saya terlupa nak mula kat mana? Kat mana? Dia kata situ tu. Saya kata tak baca lagi hak ni. Ustaz baca dah dia kata. Baca saja. Bukan huraf pun laginya. Dah baca iklan. Iklan minggu depan. Dia ambil tanda tempat tarikh tu. Kat mana saya berhenti baca. Hak berhenti sinilah ni. Maka kemudian segala kepala-kepala daripada malaikat. Wallahu a'lam.